Assalamualaikum. Sorry di atas kelewatan. Kita menunggu Ustaz Don. Hopefully Ustaz Don telah pun bersedia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ini kita akan membincangkan tentang mental positif COVID negatif. Banyak ni keadaan yang sekarang kita dapat rasakan diri kita sendiri pun kadang-kadang rasa macam sangat down. Kita rasa macam ada yang rasa lemah semangat. Ada yang rasa macam ya Allah tak tahan. So kita nak dapat suntikan insyaAllah daripada guru kita, Ustaz Don, untuk menjadi asbab kita lebih bersemangat, lebih positif. Dan yang kita nak adalah COVID negatif. COVID tu yang negatif kita nak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Ustaz Don pun. InsyaAllah Ustaz Dan akan bersama-sama kita sekejap saja lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat walafiat. Okey. Eliza sihat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kejap Mak abah semua sihat? Alhamdulillah. Semuanya sihat belaka. Adik empat Azwani. Ya, sepatutnya dia boleh join juga hari ni. Tapi sebab ni sesuaikan dengan psikologi kan. Tapi dia ada urusan sikit so dia tak dapat join. Tak apalah. So kita bersama dengan rakan-rakan lain lah insya-Allah. So topik malam ni memang dinanti-nantikan sebenarnya. Oh ya. Saat ini kita cakap COVID positif. COVID positif yang kita takut. Tapi kita nak mental kita positif, kita nak COVID yang negatif. Okey. Jadi antara lah kalau kita tengok kan, sajalah sembang-sembang kawan-kawan dah tak tahan dah Ustaz. Ada yang memang nak keluar, nak minum kopi, nak cari kopi, nak lepak kedai mamak, nak yalah. Dia dah jadi dah lemau dah mama dekat sini. Mama dah datang. Masya Allah. Jadi ada dah start macam dah emosi, ada dah start marah. Tamu-tamu Ramadan kan bila panas dia lagi emosi kan. Jadi kita nak ada persediaan tu Ustaz. Betul. Jadi mula tu je kah? Sebelum nak mula saya nak ucap terima kasih Ustaz. Ini kali kedua kita bersiaran langsung. Terima kasih banyak-banyak atas masa dan juga tenaga dan semualah Ustaz. Walaupun Ustaz mestilah ramai orang nak berebut kan Ustaz Don, nak live sini sana. Terima kasih Ustaz. Saya tak hebat sangat dalam alam ni. Tapi sekali live Masya Allah. Beribu-ribu lemon. La haula wala quwwata illa billah. Jom mari kita mulakan dengan Ummul Quran boleh ya? Boleh Ustaz. Kita mulakan majlis ilmu dengan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat yang pi dahulu daripada kita ataupun yang tidak. Hadiahkan juga kepada seluruh rakyat di seluruh dunia, khususnya kepada yang meninggal dunia disebabkan wabak dan yang dijangkiti wabak. Dan dengan berkat surah Fatihah ini juga kita minta Allah Ta'ala hindarkan kita daripada wabak. Dan dengan berkat surah Al-Fatihah ini juga Allah Ta'ala akan angkatkan wabak itu, asbab Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Sebab boleh jadi wabak ini juga adalah disebabkan oleh dosa-dosa kita. Dengan itu rahsia Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik. Jadi kepada siapa yang baru join, yang tu doa pembuka, bukan doa penutup. Itulah ada komen dah habis ke? Jadi buka-buka macam doa dia kata Allah. Dah habis dah ke? Jadi baik. Bila tajuk ni Heliza pilih untuk kita bincang berkaitan dengan mental positif COVID negatif. Actually, COVID negatif tu nak bagi sedap tajuk lah. Kok mana pun kita memang nak minta hindarkan COVID lah. Tapi bersempena dengan COVID yang berlaku sekarang, kita timbul benda yang mungkin suatu ketika dahulu kita tak rasa benda ni. Orang dulu biasa. Okay, saya recap balik. Bukanlah recap, saya tak pandai mana sejarah. Ada salah dan silap, nanti Eliza perbetul juga sebab Eliza menuntut dengan Ustaz Syed Kadir, itu lebih alim. Jadi kalau saya boleh kata, kalau kita recap balik sejarah, macam dulu saya ada sempat bacakan sejarah. Nak dengar sikit tak sejarah tentang tentang penyakit? Kalau saya boleh bacakan, saya baca sikit lah laporan. Hak ni research yang saya buat. Berdasarkan kepada kajian, sebab dia berkaitan juga bila kita kata orang tekanan jiwa dan perasaan, orang jadi mula nak marah dan sebagainya, sebab antara persoalan yang bermain, orang rasa macam dengan adanya wabak ni, adakah ia petanda kepada akhir zaman yang dah dekat dengan Dajjal dan sebagainya. Okey, so kalau saya boleh highlight dulu, saya bagi tahu bahawa wabak, penyakit, daripada dulu sudah ada banyak kes-kes. Maknanya COVID-19 bukanlah satu-satunya wabak yang besar. Pada tahun 639 Masihi bersamaan dengan 18 Hijrah. Maknanya 18 tahun Rasulullah berhijrah. Rasulullah 10 tahun, lepas tu Rasulullah wafat. Kemudian digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian digantikan oleh Sayyidina Umar. Jadi masa zaman Sayyidina Umar itu berlaku satu wabak, dipanggil wabak ta'un Amwas dekat Palestin, Syam. Wabak ini telah memakan nyawa 25,000 ke 30,000 orang, dan boleh dikatakan ada para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in yang terlibat dengan virus ini, dengan wabak ini, menyebabkan sahabat pun ada yang meninggal dunia, wafat. Jadi seperti biasa, saya komen, saya akan stay buka sebab saya nak bagi kekal supaya ada orang boleh tulis nota. Nanti kalau kita sebut, mereka terlepas, mereka stay boleh baca. Betul. Jadi antara sahabat yang terlibat di dalam peristiwa wabak ta'un Amwas ini, okey, orang tanya, ni nak baca cerita ni dekat mana? Nampak tak kitab tu? Tak nampak lah. Saya tunjuk. Ni contoh lah no. Ni. Ini nama kitab dia. Apa tu? Nama dia kitab Bidayah wa Nihayah. Nama kitab dia Imam Ibnu Katsir. Ini kitab Bidayah wa Nihayah. Nampak tu di atas tu? Bidayah wa Nihayah. Permulaan dan pengakhiran. Telah diterjemahkan semuanya 14 jilid oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam buku Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, cerita ini Imam Ibnu Katsir nukilkan.
Wabak ni. Wabak ni Imam Ibnu Katsir nukilkan dia. Maknanya siapa dia para sahabat yang meninggal dunia itu? Antaranya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Ubaidah, Sayyidina Muaz, Sayyidina Yazid bin Abi Sufyan, Sayyidina Shurahbil. Sayyidina Shurahbil ni ada meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidina Shurahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Abul Fadl ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ini adalah antara senarai nama para sahabat yang meninggal dunia. Ingat 18 Hijrah. Tahun 18 Hijrah ke barang kalian, umat Islam zaman Sayyidina Umar dah mula Sayyidina Umar dah mula pegang 2/3 dunia. Barangkali mungkin pada 6 tahun pertama tu tak ada nak pegang lagi lah, sebab Sayyidina Umar memerintah lebih kurang dalam 17 tahun. So mungkin pada awal itu sikit lah mula kembang. Jadi di Syam itu berlaku wabak 25,000 orang. Bayangkanlah, katalah umat ketika itu ada lebih kurang, katalah let's say kita kata umat Islam ataupun umat seluruh dunia masa tu, katalah yang masuk Islam dalam, katalah 1,000,000 orang. So hampir 2% daripada penduduk dunia ketika itu meninggal dunia, wafat kerana virus ini. Jadi maknanya ini bukanlah kali pertama. Lagi sambung. Pada tahun tadi 639 Masihi bersamaan dengan berapa tahun Hijrah? 18. Pandai. Sekarang pada tahun 818 Masihi bersamaan dengan 218 Hijrah berlaku di Mesir wabak yang telah memakan banyak nyawa, sehingga kan antara yang meninggal dunia adalah para menteri dan gubernur di Mesir ketika itu. Macam kita lah hari ni. Maaf saya kata ni bukan saya nak condemn siapa, tak. Nak abang kata biasanya kalau dah bertaraf menteri, bertaraf gubernur, pastilah layanannya, pastilah penjagaannya rapi. Tapi nak habaq kata virus ni terlalu luas di Mesir pada tahun 218 Hijrah. Ramai orang yang wafat, sehingga kan para menteri dan juga gubernur pun meninggal dunia. Okey. Sambung lagi. Pada tahun 1048 Masihi, 1048 bersamaan dengan 448 Hijrah. Tahun 448 Hijrah, dalam kitab Tarikhil Islam yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Ni ulama hebat ni. Ulama hadis hebat ni. Wabak yang terbesar yang telah memakan nyawa 1,000 ke 2,000 orang, yang mana masjid tutup dan tidak solat lagi ketika itu. Maksudnya tak solat di masjid lagi ketika tu. Ini pada tahun 448 Hijrah, kita kan 1441, betul tak? Kita 1441. Maknanya 1,000 tahun yang lalu pun ketika mana wabak ini berlaku di Andalusia dan Mesir, orang tak semayang di masjid juga. Okey. So maknanya ni bukan wabak pertama. Ada lagi panjang. Dia hampir ada rekod dalam 10 ke 20 wabak besar. Tapi saya ambil sikit-sikit aja. Jadi sekadar makluman kepada kawan-kawan. Jadi bila orang tengok, orang dapatlah maklumat. Jadi tak naklah kita start terus kita kata sakit mental itu dah macam forum perdana kan. Jadi kita explain supaya bagi semua orang tone down. Tone down baru setiap orang macam, oh rupanya dah ada. Maknanya kalaulah kata orang nak buat naya kat kita, contohlah let's say kalau katalah yang ni adalah hasil daripada tangan manusia, tapi memang kok mana pun tangan manusia, Allah sebut dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jelas kerosakan di muka bumi ni atas tangan manusia. Jadi kalau andai manusia yang buat benda ni, maknanya akan ada orang jahat setiap 100 tahun atau 1,000 tahun yang akan nak perosak manusia. Tu kita kena ambil take note lah. Tapi bila kita kata begitu, janganlah pula kata ish jahatnya. Jangan risau. Dalam Quran pun Allah rakam pasal Fir'aun, Allah rakam pasal Haman, Allah rakam pasal Namrud. Allah memang akan ada setiap tahun. Jadi dengan jadinya peristiwa ini, secara tidak langsung dia telah membenarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bertambah yakin lah.
Betul? Boleh faham kan? Okay, Okay. clear. InsyaAllah. So, saya sambung. Yang Alright. keempat, pada setahun selepas itu, wabak yang dahsyat telah berlaku. Yang ni di dalam Al-Mumtazam yang dikarang oleh dikarang oleh Imam Ibnul Jauzi. Al-Muntazam, nama kitab dia. Wabak ini berlaku pada tahun 1049 Masihi bersamaan dengan 449 Hijrah. Wabak ini berlaku di mana? Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Selatan Siberia, Utara Afghanistan, Iran, Pakistan, Mongolia, Barat China, Xinjiang, Tibet, yang ni saya tak pandai nak sebut lah, Gansu, Ganrai ke apa, tak tahulah dia punya nama dia. Lepas tu di Azerbaijan, Armenia. Azerbaijan dengan Armenia ni dapat dua-dua negara ini dapat Islam ketika zaman pemerintahan Saidina Abu Bakar. Masya Allah. Jadi dan juga Georgia kawasan. So semua kawasan ini, maafkan saya kalau saya sebut, dia telah merekodkan jumlah kematian berapa? Cepat. Apa nama Heliza? Agak-agak. Kematian 1.65 juta. Allahu Akbar. Ya Allah. Maknanya wabak ini berlarutan selama beberapa hari. Jadi nak cerita hari dia tu lama mana, orang kira sehari berapa orang meninggal. Jumlah yang meninggal setiap hari adalah seramai 18,000 orang. Ya Allah. Jadi kalau nak daripada 18,000 orang, nak 18,000 orang nak mencapai kepada 1.6 juta rakyat dunia yang meninggal dunia ketika itu, dia telah memakan masa selama 91 hari. 3 bulan. 3 bulan. Power. Jadi maknanya yang jadi dekat kita ni, tadi kan record ada depa bawa keluar kan dalam Instagram, ada depa duk viral laporan tentang COVID-19 di seluruh dunia. Jumlah catat kematian 1.9 juta ke 1.4 juta. Maknanya baru sama macam kes tahun 1049 Masihi, betul? Okay. Tapi ambil pada tahun 1347 sehingga 1351 Masihi. Kalau nak ambil tahun Islam dia, 749 Hijrah ke 753 Hijrah. Okay. Yang ni direkodkan dalam kitab Al-Muntazam kalau tak silap saya. Bukan. Ini direkodkan oleh Imam Al-Maghrizi. Imam Al-Maghrizi. As-Suluk fi Ma'arifi Duwalil Muluk. As-Suluk fi Ma'arifi Duwalil Muluk. Satu kitab yang membincangkan tentang kerajaan. Dia kata apa? Pada tahun 1347 Masihi, kita 2020. Pada tahun 1347 Masihi, bersamaan tahun 749 Hijrah, berlaku satu proses kematian yang lebih ramai daripada yang tahun 1449 tadi. 49 tadi, okey. Tadi 1.65 juta. Ini jumlah kematian adalah 200 juta. Tak salah sebut ke Ustaz? 200 juta Ustaz? Tak sebut, Serius tak salah. Sebab itu, di bawah itu dibuatkan kesimpulan populasi rakyat yang meninggal dunia ketika itu adalah seramai 40% rakyat dunia pada tahun 749 Hijrah. Maknanya apa? Hampir setengah penduduk dunia mati. Berapa lama jangka masa, sebab tak reti nak kira yang macam ni? Kira consider tahun ke bulan ke macam mana Ustaz yang ni? Wallahualam. Saya rasa dia consider tahun ni. Dia kira tahun. Lebih kurang dalam 4 tahun. Wabak ni berjalan 4 tahun. Masya Allah. Wabak apa dia cakap tak? Black Death. Black Death
Black Death. Ush. Ini dirakamkan, apa nama kitab dia, sebab nanti mungkin ada orang nak rujuk. Apa nama kitab betul, dia? betul. As-Suluk. Mhm. As-Suluk li ma'arifi dualil muluk. Okay. Korang boleh tulis jugalah kat sini. Cuba ulang balik, Eliza. Nama Apa? kitab. As-Suluk. As-Suluk li ma'arifi Betul. dua limuluk. Dual ni dual. Dual. Negara, dualil muluk. Dual ni plural. Muluk ni kerajaan lah, raja-raja. Black Death tu macam mana, Ustaz? Black Death tu? Dia macam virus. Seni semua virus. Virus juga, Semua okey. macam virus. Dan kemudian pada tahun 827 Hijrah, Masih wabak berat di dah kepala. Mekah. Okay. Berapa? Janganlah mental lagi. Sabar. Sudah mental sekarang. Belum apa-apa dah mental dah. Okay. Apa nama tadi? Berapa hijrah? Tahun 820 Hijrah. 827 Hijrah. Jadi pada tahun 827 Hijrah bersamaan dengan 1424. Masih. Wabak ini berlaku di Mekah. Mekah pun kena. Okey. Tu tengok tu, ada kakak tu cari, nampak? Kakak tu Alpha apa kan, kakak tu dia duduk cari Black Death tu, nampak? Dia duduk abang, ada grasshopper lah ataupun cengkrit gigit, kena mati. Sebab tu Allah dalam Al-Quran, tu tengok tu ada orang ada bubuh hazi. Baguslah, maknanya depa dengar kita cakap, depa cari dapat ilmu. Kita semua dapat ilmu. Bagus. Betul, share. Very good. Jadi sebab tu saya nak baca tajuk ni. Hari tu saya dah syarah dah tajuk ni dalam Radio Zayan. Hari tu saya syarah tajuk ni dalam Radio Zayan. Sebab orang tanya pasal adakah benda ni berlaku dalam keadaan tanda-tanda akhir zaman. Maknanya kalau lah nak berlaku tanda akhir zaman, dia dah bermula tanda tu sejak zaman siapa pemerintah, siapa tadi yang saya abang awal tadi yang sahabat meninggal. Alamak, siapa yang 639 Masihi tu? Ya. Dekat Palestin tu? Ya, zaman pemerintahan siapa? Tahun 18 Hijrah, Rasulullah sampai 10. Lepas tu 2 tahun lepas tu 12 Hijrah, Saidina Abu Bakar pula wafat. Lepas tu? Saidina Umar? Yes, zaman. Maknanya kalau lah kata benda ni tanda kiamat, tanda dah mula sejak daripada zaman Saidina Umar. Maknanya kita semua sekarang ni, Allah nak tengok kita merancang hidup. Allah nak kita kena habaq kat diri kita, tenang wahai diri. Allah nak didik kita, bukan dia nak hukum semata-mata. Hukum tu kena sebab kita ada dosa. Tapi Allah nak didik kita. So, otak kita kena fikir macam mana kita nak selesaikan masalah ini. Bukannya kita kata, ni bila nak buat, jadi macam tak ada sebab. Marah tak ada sebab. Faham tak? Tak boleh ke virus ni pergi kat negara lain? Nak pergi negara mana? Semua negara kena. Faham tak? Dia jadi tak berasas. Bila tak berasas, nanti dia akan jadi ni ya. Baik. Wabak tadi pada tahun berapa yang terakhir yang kita bincang, tak Sat? Tarikh dia? Tahun? 827 Hijrah dengan 1424 Masihi. Itu persamaan, bukan dan. Persamaan. Persamaan. Okey. Berlaku wabak di Mekah. Setiap hari meninggal dunia seramai 40 orang. Dan ini dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama dia Anba'ul Ghumru. Al-Anba'ul Ghumru. Nama kitab dia. Al-Anba' Al-Ghumru. Anba' Al-Ghumru ni kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ni striker. Striker mazhab Imam Syafi'i ni. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab ni Imam Ibnu Hajar kata apa? Wafatnya orang di Mekah 40 orang sehari menyebabkan akhirnya yang semayang di Masjidil Haram hanyalah Tok Imam dengan seorang makmum. Dua orang makmum. 3 orang saja yang semayang di Masjidil Haram ketika itu. Cleaner semua tak ada? Kalau macam sekarang kan ada cleaner yang semayang sekali ke apa, ni tak lah. Tak ada langsung. Ni tahun ni belum. Tahun ni tawaf pun pasiak. Tahun ni tawaf pun masih pasiak. Betul. Jadi nak abang tapi nak abang kata lah kira punya ramai meninggal,
Sampailah tinggal 2 orang lah. Allahu Makmum, Akbar. Tok Imam seorang. Lah ni masih ramai lagi kalau kat Mekah kan. Maknanya dulu tu lagi teruk. Okay, kalau kita nak ambil lagi dalam kitab sambungan dalam kitab yang Okey. sama Imam Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar ada bubuh lagi 2 tarikh lagi. 1433 Masihi, 1444 Masihi. Kedua-dua ni berlaku di Mesir. Sehari memakan pada tahun 1444 Masihi tu sehari 1000 orang meninggal. Allah. Mesir Last kali ada 2 wabak. Ada 2 wabak yang dekat dengan kita. Pada tahun 1920, ni famous sebab orang selalu samakan 100 tahun. Lah ni 2020, 1920. Maknanya 100 tahun yang dahulu ni famous kalau tekan dalam YouTube ada, iaitu Spanish flu dia panggil. Wabak demam Spanyol, Spanish flu, memakan nyawa seramai 100 juta orang penduduk dunia. Ya Allah, ya Tuhan. Sekarang kes sabit baru 1.9, belum mati. Yang kita bincang ni semua yang mati tau. Yang sekarang COVID-19 kes 1.9 juta. Yang meninggal dunia 149,000 orang. Baru 100,000 orang. Maknanya dah dekat 150,000 orang. Maknanya nak bincang yang sebelum ni lagi dahsyat dia punya wabak yang berlaku. Jadi kita ni pertama kena syukur dengan ilmu yang Allah bagi kepada doktor-doktor yang hasil daripada Ibn Sina dan sebagainya. Sebab tu perkataan kuarantin, kan orang famous kan perkataan kuarantin tu, tu kan. Itu main daripada Ibn Sina. Jadi dengan ilmu yang ada pada Ibn Sina, Allah Ta'ala bagi, dan juga Ar-Razi dan ulama-ulama yang ada selepas itu daripada kalangan doktor-doktorah, mereka telah berjaya. Bayangkan dulu 200 juta orang mati. Kemudian mai kepada H1N1. Ingat tak H1N1 tahun 2009? H1N1 paling maksimum kiraannya adalah 500,000 orang. Bayangkan daripada 200 juta boleh dikurangkan sehingga 500,000 orang sahaja yang meninggal masa H1N1. Dan Alhamdulillah sekarang, walaupun kita tak kata COVID dah habis ke belum, tapi sehingga ke tarikh ini baru 150,000 orang. Maknanya hebat manusia ni Allah Ta'ala bagi. Dengan akal mental yang Allah bagi, digunakan kepada perkara yang elok, maka dia boleh menjaga hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarhamkallah. Saya nampak pula. Jadi, bila kita buat perbincangan macam ni di awal lah kan, sajalah kita mukadimah macam tu. Ya Allah, bagus sangat ni. Jadi, kalaulah saya boleh kata kepada semua orang, maknanya kalau siapa yang macam duk marah-marah, siapa yang tertekan, siapa yang orang kata cepat nak mengamuk, nanti dulu jangan kata saya ni tak bagi mengamuk. Boleh, siapa kata salah. Tapi saya kata siapa yang macam mengamuk, marah-marah dan sebagainya, dia kena baca sejarah, dia kena membaca. Kita kena membaca. Kalau kita tak baca, susah lah. Dia macam tu. Kalau kita tak baca, dia akan jadi susah. Kita akan jadi macam umat yang ketinggalan. Dia akan jadi orang akan aniaya kita, orang perkotak-katik kita, apa yang orang tulis dalam Facebook, apa yang orang tulis dalam Instagram, kita akan mudah percaya, kita akan jadi tertekan. Teruklah kita. Betul tak? Jadi, semua lepas dengar dah saya bagi dah fakta tadi tu, bertenang, relax dulu. Maknanya, ni bukan kali pertama. Ini dah kali yang ke-11 kalau diikutkan daripada susunan para ulama. Kita tak ambil yang doktor lah. Doktor mungkin lagi banyak kan. Kita ambil yang sebab macam ni. Orang semua sangka kes-kes perubatan ni mungkin doktor saja yang record. Yang saya baca tadi semua kitab ulama. Bukannya doktorah. Ni ulama. Striker mazhab Imam Syafi'i, mu'arrikhun daripada kalangan ulama, boleh faham tak? Imam Ibnu Katsir, striker tafsir dan mazhab Imam Syafi'i, boleh faham tak? Jadi nak kata ulama pun menyimpan dan merekodkan kes-kes kematian ini untuk apa? Untuk apa?
untuk Rujukan. nak bagi tahu dekat kita seumat yang akan datang ni bahawa perkara mau nama manusia hampa tak boleh lari daripada sakit. Mau nama manusia tak boleh lari daripada sakit, penyakit. Paling tidak dua, penyakit fizikal, penyakit jasmani, penyakit rohani. Mesti ada. Penyakit jasmani, batuk, sakit tekak, ubah cuaca, musim hujan, minum air banyak, duduk tak pi mana, duduk makan tidur dia jadi boroi pula dah lagi, dia jadi pi berak tak lawah, bukan berak tak lawah, orang panggil apa? Sembelit. Sembelit lah pula dah. Kok mana pun mesti ada sakit. Sebab apa? Sebab Nabi habaq dah dekat Allah habaq dalam Quran. Allah habaq dalam Quran. Fa iza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, Allah yang sembuhkan aku. Mana? Manusia dengan sakit mesti ada. Boleh faham tak? Itu penyakit fizikal. Penyakit rohani, tadi penyakit jasmani. Ini kalau penyakit rohani, banyak. Sakit hati, kecil hati, luka hati, dendam hati, semua banyak. Apa yang hati-hati? Semua duduk kat dalam. Jadi, okay. maknanya kepada semua, sekarang ni saya suka tajuk-tajuk yang macam sekarang ni. Dulu kita dah sembang lebih awal. Masa saya sembang awal dulu dengan Nabil, masa awal lagi orang tak bincang tajuk ni. Saya dah habaq dah kat semua orang. Kata apa? Kita kena bincang tajuk nak jadi imam sembahyang tarawih di rumah, nak kena bincang macam mana nak menghidupkan Ramadan dan sebagainya. Saya dah habaq awal dah dulu. Seminggu, 2 minggu awal dah saya habaq kat semua. Sebab saya kata berdasarkan pemikiran saya, tengok logik cara orang kuarantin dan sebagainya, mustahil orang nak lepas kita seminggu 2. Pasti akan bawa sampai raya haji. Ini pemikiran saya. Jadi bila saya kata lagu tu, antara ilmu yang saya duk share dengan semua orang supaya kena tahu macam mana nak menghidupkan Ramadan. Bayangkan. Bayangkan, kita bayang sekejap, sejenak. Allah bagi kita virus. Allah ciptakan bulan. Maksudnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Allah ciptakan qada dan qadar. Allah ciptakan semua benda. Maknanya semua benda yang nak berlaku kat kita ni Allah buat. Sehingga kan para ulama menyebutkan Allah Ta'ala dah tulis benda yang nak jadi hari ni 50,000 tahun yang lalu. Setiap benda yang nak jadi 50,000 tahun sebelum tu dah tulis dah awal dah. Jadi bayangkan Allah dengan maha bijak. Ambil ayat kursi, bukan ayat kursi tu. Surah Al-Hasyr yang last sekali tu. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Sambungan dia yang penting. Huwallahu alladhi Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa sifat Allah bagi tadi? Huwallahul khaliqul, Allah cipta. Bari'ul, dia siapkan blueprint dia. Musawwiru, dia yang bentuk virus tu. Dia buat kita, dia buat apa semua. Dia buat bulan, dia buat planet, apa semua Allah Ta'ala ni. Jadi dengan Allah yang macam tu punya keadaan, dengan COVID yang berlaku sekarang, dengan keadaan kita sekarang, dengan nak sambung Ramadan dengan Syawal, cuba kita fikir balik. Apa sebenarnya yang Allah nak kita buat? Takkan Allah nak suruh kita, kalau istilah kita lah, minta maaf. Istilah kita. Takkan Allah nak kata sila meninggal. Betul tak? Takkan Allah nak kata lagu tu kira terkeluarlah daripada segala sifat yang Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala yang kita kenal. Allah Asma'ul Husna. Sebab tu di hujung, lepas Allah sebut atas tu, Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadah wa huwal azizul hakim. Huwallahu alladhi la ilaha illahu malikul quddus assalam. Hujung Allah kata lahul asma'ul husna. Maknanya apa yang Allah buat apa semua, dia tak boleh lari daripada sifat Allah yang penyayang, yang rahmat, yang belah, yang garang,
Dan satu lagi, ni selalu kita lupa. Ni saya saja peringat. Saya cari ayat dia selalu. Saya kalau ni saya tak tersentuh Ustaz baca ayat tu. Sebab bila kita fikir balik bila Ustaz terangkan macam tu, baiknya Allah. Walaupun dalam keadaan macam ni, baiknya Allah. Ada lagi, sabar. Ni pun dah nak menitis air mata dah. Tadi kawan-kawan saya Hazwani Helmi pun sebenarnya dia tengok live kita rupanya. Oh ya. Sabar, bawa tenang tak dia. Ada rakan-rakan saya kat sini, rakan-rakan artis pun ada, Noni, Nadira, Elfa. Yang Elfa tu kawan-kawan saya juga. Iya ke? Ya Allah. Kawan-kawan artis ni kat sini. Assalamualaikum. Pandainya dia pun. Masya Allah dia. Dhahika. Sana, saya nak tengok annahu wal adhaka wa abka. Ni dia. Ni. Jangan tinggal surah yang ke-53. Surah yang ke-53 iaitu surah An-Najmi. Okey. Surah yang ke-53, surah An-Najmi, ayat yang ke-43. Tolong tulis nah. Okey, saya baca nah. Takut tak? Sebab takut nanti semua orang terlupa saja peringat. Bukan apa-apa orang kampung. Saya ni orang kampung je. Ustaz, Hazwani Helmi kata dia tak masuk, dia tak join live sekali sebab dia nak fokus. Jadi dia tengok dekat bilik dia live kita. Dia tak masuk. Kan? Okey, tak apa. Surah An-Najmi. Surah An-Najmi, surah 53. Ayat 43. Allah kata apa? Allah Ta'ala kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah itu Maha memberikan kamu gelak dan memberikan kamu nangis. Kena ingat, kita gelak, kita menangis ni Allah yang bagi. Jangan lupa. Ramai orang suka lupa. Masya Allah. Hari duk gelak kan. Nampak saya duk gelak kan. Ustaz gelak saya nak nangis ni. Kita tak pernah teringat ayat ni, betul tak? Tak pernah betul. Tak pernah terlintas dalam perbincangan kita selama COVID ni. Mana ada orang pernah bagi tahu kata Allah Maha memberikan kita gelak. Betul. Kasih Ustaz ingatkan. Betul tak? Kita dah ingat gelak kita, aku yang gelak kan. Tak. Allah yang Maha memberikan kita gelak. Allah bukan. Dia bukan saya cakap bohong. Segala-galanya Allah yang bagi, baik atau buruk. Makna kata Ustaz kalau baik Allah tu sebab Allah bagi kita gelak, cuba dia tak bagi. Cuma soalan saya, adakah kalau kita macam marah ke, emosi ke, na'udzubillah dendam dan sebagainya, itu Allah bagi. Itu ayat Quran juga. Semua tu ayat Quran, senang aja. Nanti orang kata sebenarnya bukan aku yang nak dendam pun. Macam tu. Oh yang tu jangan, yang tu dah jadi qadariyah, jabariyah, yang tu ajaran sesat. Kalau siapa yang kata ni ada sabar. Saya baca dulu ayat Quran. Ada aja. Surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams duha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Okey, sambung. Sabar, dengar فألهمها فجورها وتقواها. Apa maknanya? فألهمها فجورها وتقواها. Ayat ke-8. Surah Asy-Syamsi. Apa dia Allah kata? Akulah yang mengilhamkan jalan yang jahat dan jalan yang baik. Dua-dua Allah bagi. Allah bagi ilham. Allah bagi ilham. Sebab tu bila kita nak cerita, sebab saya ni nak teringin. Saya nak orang dengar perbincangan ni elok-elok. Jangan serkat jarang. Jangan orang panggil apa? Jangan, bukan rigid. Perkataan dia jangan skeptical. Jangan ada skeptism punya pemikiran. Maknanya ustaz bila cakap lagi bab iman, kira orang ubat lain apa semua tak payah. Tak, kita tak kata. Saya selalu habaq kat orang, isteri saya doktor. Kalau saya tak percaya perubatan, saya menikah dengan doktor. Buat apa? Betul tak?
Tak logik lah. Saya duduk serumah makan, minum apa semua berkeluarga dengan seorang doktor. Tapi saya duk hina, duk maki, duk cerca. Seolah-olah macam saya duk tendang isteri saya pula dah. Pasal apa? Jadi saya nak orang dengar perbincangan ini betul-betul. Bila ulama' kata setiap benda kita mesti kena kaitkan dengan iman. Bukan nak habak kata hampa ahli neraka apa. Tak. Kerana dengan iman ini dia akan membawa semua benda, the whole picture akan ada. Sebab iman adalah the big picture. Jadi bila kita bawa iman, secara automatik kita akan ada taat. Macam contoh, kita taat dengan pemimpin hari ini. Kenapa? Kerana iman. Kerana iman pada Allah, Allah kata taat kepada pemimpin. Pemimpin kata, duduk dalam rumah, jangan keluar, jangan duduk buat tahanan. Siapa keluar, dia tak ada taat. Bila dia tak ada taat, dia ada maksiat. Bila dia ada maksiat, dia durhaka dengan Allah Ta'ala. Sebab dia main daripada iman. Itu ya. Bukan kita saja-saja nak sebut kata hampa ni. Ni dia cepat sangat dia. Ni hang kan duk kata hang tak ada iman lah apa. Sabar, buat bertenang, pendekar. Tunggu dulu. Jangan duk serkap jarang lagu tu. Jadi saya jadi bila perbincangan macam ni ada peluang ruang dan saya sebenarnya menggunakan, saya abang jujurlah, saya menggunakan Heliza punya semua kawan-kawan yang ada dalam sini sebab Heliza ada 1.9 juta orang yang mengikut Heliza. Jadi inilah peluang. At least kalau 1.9 juta, katalah 2 juta orang. Rakyat Malaysia ada 33. 1% dah dengar dah. Amin. 10%, sorry. 10% dah dengar dah. Jadi daripada 10 dia boleh berkembang. Jadi kita nak bagi orang faham sebab ada sehingga orang tulis artikel, orang tulis apa? Jangan kaitkan mental dengan iman. Jangan kaitkan. Kita jadi macam, bahaya, jangan cakap macam tu. Ini bukan cara kita berfikir. Jadi nak bagi faham, tengok saya mulakan dulu. Apa dia? Para ulama' pun rekodkan pasal wabak dalam kitab mereka. Maafkan saya lah. Maafkan saya lah. Maaf. Ada tak jumpa macam saya lah, ustaz-ustaz macam saya ni, hari ni yang merekodkan tentang wabak-wabak dalam kitab kami? Tak ada. Ulama' dulu yang tinggi imannya, mereka dengan iman itu membuatkan mereka menyampaikan ilmu ni pada kita. Tu. Jadi ada dua benda kita dapat hari ni. Apa antara benda yang special kita dapat hari ni yang jarang orang bincang? Allah akan lintaskan. Allah akan lintaskan dulu ilham yang jahat dengan yang baik, dua-dua duduk kat kita. Sebab tu Allah sambung. Allah kata apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berjayalah orang yang ambil jalan yang kedua tadi tu. Allah bagi ilham hak buruk dengan hak baik. Allah bagi dua-dua. Alamak. Lah ni waktu COVID ni, kalau aku buat lagu ni boleh masuk duit banyak ni, menipu bawah sikit boleh dapat ni. Dia ada ilham tu. Tapi Aisyah lagi kalau aku menipu orang, duit tak halal macam mana ni? Ada jalan yang kedua. Tata dia pilih jalan yang kedua. Allah kata qad aflaha man zakkaha. Hang yang cerdik pilih jalan kedua, hang adalah orang yang berjaya dunia akhirat. Nampak tak? Itu yang pertama kita dapat tahu kan, kita dapat. Yang kedua kita baru tahu kata rupanya Allah yang maha membagi kita gelak dan menangis. Gelak. Boleh lepas ni kan. Nak bersyukur Allah dah bagi kita dalam surah An-Najmi ayat 43. Cuba tanya semua yang dalam ni, semua yang dalam ni tahu tak Allah maha bagi kita gelak? Kita tak tahu. Kita tak fikir pun. Baik Habib ajak kita. Saya dengar daripada Habib Ali Zainal Abidin. Nasib baik kita dengar. Baru kita tahu, betul lah. Allah yang bagi kita gelak. Sebab kalau Allah maha bagi kita gelak, patutnya ayat ni patutnya aja minta maaf lah saja aja. Sebab rasanya tak tahu lagi ada kawan-kawan Raja Lawak pun tengok, patutnya Raja Lawak kena pakai ayat tu sebagai ibu. Apa dia buat lawak dia bagi orang gelak, dia kena buat ayat tu. Innahu adhaka wa abka. Innahu huwa adhaka wa abka. Allah maha bagi gelak, maha bagi menangis. Jadi nak buat lawak pun pada-pada. Kena jaga sebab gelak ni pun Allah bagi. Betul. Ustaz minta maaf. Betul. Ustaz minta maaf nak tanya sebab ada je orang tanya kalau begitu Allah dah tahu kita. Adakah ayat ini nak menunjukkan bahawasanya ada syurga neraka? So Allah dah bagi ilham. So kan Allah kan tentukan siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Secara dasar orang tanya macam tu, saya tak tahu nak jawab macam mana. Adakah ini kita boleh ambil
Allah dah ilham pada kita. Okey. Kita yang choose. Macam mana nak? Jawapan ni kalau nak dengar, dua orang ni dia explain kita senang faham. Dua orang ni. Okay. Siapa dia? Satu legend. Syekh Ahmad Didat. Oh, okay. Yang kedua, anak murid legend, Dr. Zakir Naik. Okay. Sebab mereka dua-dua ni Allah Ta'ala kurniakan kepada dua orang ulama ini, hafizahullah, semoga Allah merahmati, dan kepada Syekh Ahmad Didat, semoga ditempatkan dengan orang yang soleh. Dr. Zakir Naik dah duduk kat Malaysia, duduk berkatan kepada kita. Apa nama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan lisan mereka itu kita dapat ilmu. Kerana mereka berdua ini Allah Ta'ala kurniakan kepada dua orang ulama ini ilmu mantik. Dia pandai nak jawab bila orang tanya. Jadi saya pun tiru mereka aja. Apa dia? Bila orang tanya, macam ni Allah Ta'ala bukankah ni tentukan apa semua, macam mana ni? Bukan Allah Maha Penyayang, patut semua masuk syurga? Jawapan yang paling mudah ialah sekolah. Okay. Di sekolah, cikgu mana nak bagi budak-budak gagal? Mana ada. Semua cikgu nak bagi budak lulus. Maknanya semua cikgu nak bagi budak masuk syurga. Istilah dia lagu tu lah. Semua cikgu nak bagi budak masuk syurga. Maknanya semua cikgu nak bagi budak SPM lulus. Ni tengok, sekarang ni UPSR tak ada, PT3 tak ada. Ya. 20-20 habis. Seronok ampun. Oi, kata kacau. Okey, jadi tu ada orang masuk tu dia suruh cakap English ah. You want me to speak in English? I will speak in English, no problem, my brother. But it's problem with I problem English. Ustaz no problem. I problem. Okay. So kalau saya nak kata tadi, sekolah. Cikgu mana yang nak bagi budak gagal? Tak ada. Tapi ada tak budak gagal? Ada. Jadi dia balik kepada siapa? Dia bukan balik pada Allah Ta'ala tadi. Hak betul kita. Semua Allah Ta'ala buat. Dia balik kepada kita. Sebab semua cikgu nak budak lulus. Semua cikgu nak budak lulus. Semua cikgu nak budak dapat A. Dan semua cikgu ajak budak sehingga bagi soalan bocor. Ini standard menjadi seorang guru. Betul tak? Ini standard seorang guru. Macam saya sendiri jadi lecturer. 2 tahun saya jadi lecturer. Memang bila budak main, kami tak tahu masuk banyak-banyak. Dia duduk buat muka kesian sekupang lagu tu. Aku pun buat muka tengok. Ni buat tengok belah sana tu, tulis kat buku sikit bagi mereka nampak apa yang nak masuk. Macamlah Tuhan tak nampak. Okay. Lembut hati. Tak sampai hati. Kan? Bila student kita duk main, lolong lah buat soalan dulu. Tak tahu nak baca mana. Kita pun buat tulis, buat terjatuh lah apa-apa. Sebab nak bagi soalan bojok. Macamlah Tuhan tak nampak. Tak. Tapi nak abang kata, cikgu, nama guru, pendidik, boleh saya guna istilah bagi kita dapat gambaran, murabbi. Dia tak mau pelajar-pelajar dia semua gagal. Dia nak lulus. Tapi, ada tak pelajar yang gagal? Ada. Jadi bukan pada Tuhan tadi. Bukan pada Rob tadi tu. Bukan pada Murabbi tadi. Murabbi dia buat kerja dia. Rob dia buat dah kerja dia. Tuhan tak akan missnya kerja Tuhan. Balik pada siapa? Kita. Lalu dia duduk tang kita. Hang nak lulus kan nak gagal? Hang nak lulus, hang kena ikut cara orang yang nak lulus. Hang buat cara orang gagal, mampu ya? Oi, saya gagal. Bakar terus sekolah. Apa sebab hang bakar sekolah? Sebab saya gagal. Loh. Macam mana? Dia jadi bengong pula dah kita rasa. Macam tu lah. Wallahualam. Sebab kadang-kadang orang cakap, Allah bagi benda baik, benda buruk pun Allah bagi. So ini jawapanlah main sekolah tu sendiri. Kita yang pilih. Allah dah ilham dua-dua dah. Semua yang Allah nak bagi masuk syurga. Betul. Kita lah. Okay. Cikgu siap bagi classroom kat kita. Kita yang pilih duduk dengan geng-geng kepala masam. Lepas tu nak marah orang. Tak boleh ya. Macam saya, geng-geng saya. Tapi Alhamdulillah, baiklah Allah Ta'ala buka pintu hati kami semua. Lah ni semua jadi bapak-bapak yang soleh. Alhamdulillah kawan-kawan saya. Amin. Semua ya. Saya ni dah lah. Kawan-kawan lah. Kita tengok, beza yang dulu ni semua Samsung kot.
Masya Belum. Allah. Tapi lah ni masjid tak tinggal, kuliah duduk depan, power lah. Dia Allah Ta'ala lagi. Alhamdulillah. Allah. Jadi sedikit sebanyak, walaupun perbincangan kita, rasanya berapa minit lagi baki ni kita ni? Saya punya Instagram Ustaz, tak tahu lah, mungkin wallahualam tiap-tiap malam live, tiba-tiba lebih 60 minit dia tak stop pun. Dia jalan je. Jalan je lah. COVID tu, dia dah kena COVID sebab tu dia boleh ni. Dia dah kena COVID. Dia tak berhenti pun lagi. Kita Jadi, dah masuk topik ke Ustaz, mental tu? Memanglah daripada tadi. Okay, Tadi dah masuk dah. Jangan pisahkan. Elok dah kita bincang. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Apa yang saya boleh gambarkan untuk perbincangan awal kita, walaupun mungkin tajuk ni kita tak ada bincang habis sebab saya bukanlah ahli dia. Patut isteri saya lagi kemas hujah-hujah dia kan. Dia akan bagi tahu lah mental ni ada banyak lah apa semua. Tapi biasalah. Kalau saya dah ceramah, dia kena jaga anak. Dia buat kerja, saya jaga anak. Dia kena selang sendiri, tak boleh ke tu. Kan, main dua-dua, kenduri lah rumah. Boleh lah lepas ni dengan Husna pula kan. Mana tahu kalau Ustaz izinkan lah. Tak ada masalah. Dia lagi ramai follower daripada saya. Dia punya Instagram dia 100 berapa puluh ribu tau. Saya baru berapa ribu ya. Bolehlah juga nanti bincang kan dengan Husna pula insyaAllah. Dr. Husna. Baik. Alright. Mari kita sambung sikit lah. Jadi bila kita sekejap kita berhenti titik sekejap. Cuba kita tanya survey. Kita tanya kawan-kawan yang dengar kita. Macam mana dengan perbincangan kita tadi? Adakah dia memberikan pencerahan mental? Atau dia memberikan keserabutan? Sekadar nak tanya aja. Kita tunggu mereka jawab. Kita relax dulu. Cerah mental atau rasa serabut daripada live kita yang dekat dah sejam ni lah. Kita tanya, macam mana? Rasa positif mental atau negatif? Untuk diorang. Untuk diorang yang lihat live kita. Ya. Kita tanya mental lah kan. Diorang cakap teruskan. Mantul lah. Mantul tak apa sebenarnya Ustaz? Mantap betul. Bahasa Indon. Mantap betul. Okey. Macam sador lah. Sador ni apa maksud? Apa perkataan sador ni apa? Sador apa? Besar bodoh. Itulah sador. Allah. Besar doh. Besar bodoh. Macam besar gila lah. Aduh hai. Okey. Ramai cakap alhamdulillah cerah, positif untuk saya, positif. Cerah secerah-cerahnya dia cakap. Alhamdulillah, lega lah. Alhamdulillah. Betul lah. Okey, wallahu alam. Jadi, okey, baik, balik kepada tadi. Secara logiknya, sekiranya kita dengar ceramah, sekiranya kita dengar perbincangan ilmu, kita hairan. Kenapa bila kita duduk dalam majlis ilmu yang memahamkan kita duduk dengan para alim ulama kan macam saya duduk majlis Habib, saya duduk majlis tok guru, contohnya saya duduk dalam majlis para asatizah masa dulu arwah Datuk Arundin. Kita kerja penat. Kita main ni menguap. Duk tunggu Datuk Arundin duduk atas tu dah start dengan duk mic lah apa semua tu kita duduk. Kita menguap. Tapi bila start majlis, menguap tadi hilang. Bayangkan, tak minum air, tak kunyah gula-gula. Tak ada apa. Tetapi apa yang ada itu membuatkan, jadi macam mana kita nak hurai benda ni? Maknanya, bila kata mental, makanan dia lain. Dia bukan makanan yang fizikal semata-mata. Ubat memang ada. Memang orang sakit mental dia ada treatment dia apa semua. Ada. Tapi, bukan tapi, silap. Kita sebut, Allahumma salli ala Muhammad. Tambahan. Makanan dalam bentuk rohani ni juga perlu. Sebab baru kita akan rasa kenyang tu betul-betul kenyang. Betul-betul kenyang. Jadi barulah kita masuk. Okay. Mental ni penting tara mana. Sebab kita nak positif mental ni penting tara mana.
Baik, mental penting dia di dalam Islam tak kurang daripada iman. Maknanya mental dengan iman ni antara perkara yang dipentingkan di dalam Islam. Macam mana Islam mementingkan iman, Islam juga mementingkan nyawa, Islam juga mementingkan mental. Ada 5 benda yang dijaga oleh Islam dalam Daruriyah, dalam dipanggil Allahumma salli ala sayyidina. Dalam ada Daruriyah dia ada 5. Pertama, iman, agama. Islam jaga agama. Yang kedua, Islam jaga nyawa. Sebab tu kita tak pergi semayang kat masjid. Nak jaga nyawa. Yang ketiga, mental. Sebab tu kita tak minum arak. Okey, sekali lagi minta maaf. Kita tengok. Mula agama. Saya bagi contoh siap-siap sebab takut nanti orang tertanya-tanya. Islam jaga agama macam mana? Sebab tu Islam jaga agama. Jangan jual agama. Apa nak jadi, jadilah. Agama jangan jual. Pegang betul-betul, gigit dengan gigi geraham. Ni Islam ajak kita. Okey? Tu jaga agama. Agama kena jaga sungguh-sungguh. Agama pegang. Quran pegang, Nabi pegang. Jangan tinggal. Pegang. Faham tak faham cerita lain. Tak ada siapa akan marah kita kalau kita mai. Kita kata, Ustaz, saya tak faham lah. La ilaha illallah. Awak lah hang tak faham ni bodoh tak mana. Kita tak. Mustahil seorang murabi begitu. Sebab apa? Sebab tidak faham dalam agama perkara biasa. Para sahabat ketika dididik oleh Nabi, ada juga benda yang para sahabat kurang jelas. Tanya juga kepada Nabi. Maknanya tak faham dalam agama standard. Tapi jaga agama wajib. Tak jaga agama tu tak boleh. Dia bukannya kata macam tadi. Tak faham tak apa. Biasalah. Tak jaga agama tak boleh. Agama kena jaga. Yang kedua, nyawa. Sebab itu kita tak pergi semayang masjid. Sebab itu kita patuh dengan pemerintah. Dan arahan ini termasuk dalam tidak bercanggah dengan agama. Sebab apa? Dia menjaga nyawa. Yang ketiga, yang mental. Sebab tu kita tak dibenarkan minum arak, kita tak dibenarkan ambil dadah, kita tak dibenarkan hisap gam, kita tak dibenarkan ambil ubat batuk berlebihan. Sebab apa? Dia rosakkan mental. Pil ekstasi. Banyaklah benda yang kita ni kan. Dalam bab mental, sekali dah kita masuk lebih detail. Kemudian kita kena jaga harta. Sebab tu duit kita, dia ada zakat, dia ada wakaf, dia ada undang-undang, dia ada muamalah, dia ada akad, jual beli. Sebab apa? Nak jaga harta, tak mau bagi tergelincir kepada perkara yang tak betul. Dan yang kelima adalah nasab keturunan. Yang ni penting, kita kena jaga nasab keturunan kita. Sebab tu tak boleh buat perangai tak ketahuan tau Eliza. Saya pun sama juga, kat saya pun sama juga. Tak boleh nak buat perangai tak ketahuan. Sebab apa? Nanti rosak keturunan. Mak bapak kita jaga keturunan elok, mai kat kita jahanam terus semua. Nampak tak? Tu. Jadi 5 ni Islam jaga. Jadi bayangkan ada 5 benda penting. Nyawa penting tak? Penting. Agama penting. Termasuk dalam tu adalah mental. Jadi mental, perbincangan kita ini tak kurang pentingnya daripada perbincangan tentang agama. Jadi bila kata tak kurang pentingnya, mana kedudukan mental? Dalam agama, mental ni duduk pada tempat yang sangat penting. Contohnya pada syarat wajib. Bukan syarat wajib. Pada syarat wajib semayang. Dia ada syarat sah, syarat wajib dulu, syarat sah dengan rukun semayang dan sunat. So, syarat wajib. Nak semayang ni nak wajib ke tak wajib? Dia duduk dalam bab tu. Apa dia? Mesti kena waras. Betul tak betul? Betul. Kan kita belajar dalam agama, semua ibadah mesti kena ada waras. Buat haji mesti kena waras. Puasa kena waras. Zakat waras. Semayang waras. Mesti kena waras. Kena ada akal. Akal kena hidup. Sebab apa? Pentingnya. Dia duduk dalam syarat wajib. Kalau tidak, tak wajib kepada dia apa-apa pun perkara-perkara ibadah. Sebab apa? Mental sangat penting. Hang tak ada mental, kita tak mau fikir lah. Maknanya kita bagi kelonggaran terus dekat dia. Sebab tu Nabi kata apa? Rufi'al qalam ala salasatin. Pena diangkat daripada tulis amalan antah 3 orang. Yang mana budak sampai dewasa,
tidur sampai jaga, tak tahu sampai tahu. Termasuklah dalam tu hak yang mental tak ada, block sampai dia sedar dia ada balik. Baru dikira. Itu yang pertama. Sebab apa? Sebab orang selalu kata waras ni tak gila. Waras ni tak gila. Tak, bukan tu saja. Contohnya dalam semayang. Kita semayang. Kita mesti kena berakal, bermental. Kita mesti kena ada mental. Mental kita mesti kena hidup. Jadi bila kita semayang, kita kena ada mental yang berfungsi. Sebab apa? Bukan sahaja sekadar nak waras tu, nak tahu kata kita tengah semayang. Masa semayang pun kena cerdik. Contoh, kita jadi tok imam. Kita terkentut. Perat. Kita terkentut. Masa kita tengah sujud. Kalau kita tak ada pemikiran yang betul, kita akan bangun dan tinggalkan jemaah. Jemaah nak bangun lagu mana kalau semua pakai sujud? Takkan nak pergi kat tempat tok imam mengesot. Duk sagat kepala lagu tu. Kita tengah semayang. Kita nampak lipan lalu depan kita. Kita nampak lipan. Kita tak takut lipan. Kita tak takut. Kita nampak lipan tu. Cuma kita takut dia sengat kita. Tapi kalau dia lintah, kita tak buat apa-apa dengan dia. Jadi kita semayang. Orang yang ada akal, ada mentalnya hidup, nak tunjuk penting tak penting, dia bukan sekadar waras. Bila dia semayang tu, dia nampak lipan, dia akan berhenti semayang, dia pergi ambil kayu, dia pergi ketuk lipan tu, bagi mati dulu, baru dia sambung balik semayang, start daripada awal. Sebab apa? Sebab kalau dia semayang, dia tengok lipan tu lintah api saja, dia kata tak apa lipan api. Betul, lipan api, cuba masa hang sujud, lipan tu U-turn balik. Jahanam dia. Jahanam kita. Dia sengat dalam sini sekali lagi. Jadi mesti kena menggunakan akal. Takkan nak tiup lipan tu masa tengah sujud duk tiup tu biar duk hulu tu. Jadi mesti guna akal. Jadi sebab tu Islam menitik beratkan tentang akal. Tak cukup itu, dalam Al-Quran sendiri perkataan akal ini disebut sebanyak 49 kali dalam Al-Quran. Disebut sebanyak 49 kali dalam Al-Quran. Makna bukan sikit. Allah tanya kita, apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berfikir? Apakah kamu tak menggunakan akal fikiran kamu? Apakah yang kamu buat? Jadi benda ni orang kata tanda-tanda yang menunjukkan kata Islam mental sangat penting. Untuk Islam mental sihat, waras dan sebagainya penting. Dan kalau saya boleh sambung lagi, nak bagi tahu kata Islam ini bukan agama retorik. Kena faham tu. Islam bukan agama retorik. Maknanya Islam bukan dia menyembang aja. Tak. Islam menghantar kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakonkan watak yang menghidupkan 49 perkataan akal tadi tu yang ada dalam Quran. Nabi hidupkan dia. Nabi jelmakan dia dalam kehidupan Nabi. Sebab tu kalau kita tengok zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada orang yang memang tekanan perasaan. Ada. Dia orang tekanan macam mana Ustaz? Dia tension, depression sama lah. Yes. Tapi level-level berbeza. Contohnya Sayyidina Thauban. Sayyidina Thauban, kekuningan badan, sakit kerana asyik memikirkan apakah dirinya akan dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasul junjungan kerana baginya tinggal berasingan, tiada nikmatnya syurga pilihan. Kalau kita ambil dari segi medical hari ini. Dah habis dah? Allah, baru nak layan. Kalau mana boleh yang bukan penyanyi nyanyi depan penyanyi. Tak, kita dengar Masya Allah Ustaz. Alah. Itu satu
keralatan. Mana boleh orang tak pandai menyanyi orang menyanyi. Tak boleh. Mana Ustaz? Komen kawan-kawan semuanya suara sedap kan Ustaz? Tak puas kan? Nanti kita tengok jawapan dia orang. Jadi kalau saya boleh sebut tadi, saya nak kata ayat dia apa? Sayyidina Thauban, kekuningan badan. Dia demam sampai kuning badan dia. Kalau ikut medical term, nama dia Gilbert syndrome. Cuba tulis Gilbert syndrome. Gilbert syndrome ni orang yang pemikiran dia macam dia bukan migraine, dia macam dia terlalu stres, dia fikir teruk sangat. Dia fikir masalah banyak sangat. Jadi Sayyidina Thauban, kekuningan badan, sakit kerana asyik memikirkan. Nampak? Dia duduk fikir. Apa yang dia fikir? Apa sahabat fikir? Sayyidina Thauban dia fikir apa sampai stres. Nampak? Perkataan tu ada lah. Okay? Fikir pasal ni Okay, cerita. Okay, jadi apa yang Sayyidina Thauban fikir? Sayyidina Thauban kata, Ustaz, sorry. Eja dia Gilbert. 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 Tahu tak eja apa? Gilbird. Bird? Bukan yang tu. Bukan tu, bird. Salah. Sebab dia yang jumpa Gilbert ni, yang jumpa sindrom tu. Dia sindrom yang dia tertekan. Bila kita fikir banyak, otak kita serabut semua, badan kita akan jadi panas, kita akan jadi kuning, mata kita jadi kuning. Dia ada simptom dia. Nama dia Gilbert syndrome. Jadi dia sebab tu orang-orang yang mana yang stres apa semua, dia akan rasa macam nak demam, dia rasa macam tak selesa, dia akan buka baju dia tertekan. Tapi sahabat stres. Tapi ke mana stres sahabat? Kerana dia asyik memikirkan, kalau aku masuk syurga ni, aku masuk tak dengan Rasulullah. Tu. Kita hari ni usaha nak masuk syurga. Daripada syurga Rasulullah confirm kami nak. Tapi nak mesti kena dengan Rasulullah. Sekampung dengan Rasulullah. Tak mau duduk dalam syurga tapi tak duduk dengan Rasulullah. Maknanya apa? Sebab tu hujung dia kata apa? Tiada nikmatnya syurga pilihan, karena baginya tinggal berasingan. Tiada nikmatnya syurga pilihan. Nampak? Allah. Syurga. Mana ada kita ni, ya Allah, bagilah kami masuk syurga, ya Allah. Bagi kami syurga Firdaus, ya Allah. Kita minta, mana ni? Syurga ni nikmat. Kita ada program tajuk dia Kasyurga. Betul tak? Mana syurga ni nikmat. Tapi sahabat, no. Duduk sekampung dengan Rasulullah dalam syurga baru nikmat yang betul. Bezanya kita. Ya Allah. Tapi stres tak dia? Stres tak Sayyidina Thauban? Stres dia. Sakit dia. Demam dia. Stres lah, ya Ustaz. Ya Allah, stres dia tu berpahala. Kan? Ni ada Tuan Penasihat Tuan Penasihat duk kata ni jangan duk abang Gilbert syndrome ni. Ada banyak simptom lagi duk ada. Saya kata ni contoh. Masya Allah, ni contoh lah Syed. Ni contoh sajalah. Tapi tak apa. Sebab tu saya beritahu kat semua. Saya apa yang saya nak takut? Kalau saya buat salah dalam bidang perubatan, saya ada orang yang menasihat saya. Jadi confirm saya sealiran dengan perubatan. Jadi bila saya cerita tajuk ni, bukan saya semata-mata nak highlight tentang iman, tapi nak kena faham iman ni adalah big picture dia. Itu cerita dia. Tapi tak apa, nanti dulu sabar. Kemudian kita sambung. Jadi itu contoh yang saya bagi tahu. Itu contoh. Okey. Okey, baik, sambung. Ada tak apa nama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada tak stres lain yang berlaku di dalam sejarah Islam? Mesti ada. Mesti ada tekanan-tekanan perasaan jiwa yang berlaku. Contoh, okey, saya tanya Haliza lah dengan pembacaan yang Haliza ada kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa tanda-tanda orang tu bila dia stres, dia tertekan, dia ada mental illness? Apa tanda dia antaranya? Murung. Murung. Betul? Lagi? Boleh jadi... Nak dekat dengan murung juga. Apa dia? Dia akan buat apa? Anxiety. Dia berkurung. Berkurung. Quarantine. Lepas dia murung, dia akan berkurung. Kurung. Betul? Berbaju kurung. Tapi tak semestinya. Dia murung dan dia berkurung. Kurung diri. Kemudian, apa dia akan buat? Dia akan buat apa?
Takkan dia tolong dia duduk Nangis. saja. Dia mesti riau. Mesti dia riau. Mestinya. Sebab apa? Perasaan. Tak boleh nak luah. Tekanan. Dia mesti riau. Lepas tu satu lagi dia duduk buat macam, dia pergi timpa. Dia pergi tampa orang, menimpa orang. Dia akan pergi mak dia. Mak, pasal apa benda ni jadi kat Jack? Mak benar. Kalau kita tengok saat-saat dia jadi tak apa kot ni, Allah nak uji. Tapi kenapa dia akan jadi betul tak? Ini simptom. Simptom. Okey? Simptom ni berlaku tak dalam sirah nabawiyah? Ada. Siapa dia? Berlaku kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada lagu tak lagi? Siti Aisyah difitnah oleh orang-orang munafik mengadakan hubungan sulit dengan Sayyidina Safwan. Betul tak betul? Betul. Siti Aisyah radhiyallahu anha duduk berkurung dalam rumah, menangis tak berhenti. Dia pergi jumpa ayah dia, questionkan ayah dia. Hanya yang mampu dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu hanyalah, itu kan Rasulullah. Nampak tak? Dia beza tau. Dia sebenarnya dia beza. Beza dia, orang, macam mana nak kata? Dia beza, dia macam ni. Dia sebenarnya tak sama pun. Cuma nak bagi faham. Saya sekali lagi. Contoh. Okay. Dia beza antara orang awam kenal ustaz dengan isteri ustaz kenal ustaz. Oh, okay. Dia beza. Okay. Orang lain akan kata, weh, tu Ustaz Don kot. Tapi kalau bini dia kata, tak, tu suami aku. Tu suami aku. Mesti ada salah dia. Macam Sayyidina Abu Bakar. Itu Rasulullah kot. Rasulullah yang tak mau jumpa Aisyah. Rasulullah yang macam jauh sikitkan diri daripada Aisyah selama sebulan. Rasulullah kot. Wahyu turun daripada Rasulullah kot. Tapi bagi Aisyah, tak, tu suami aku. Okay. Pasal apa suami aku tak main jenguk aku? Pasal apa suami aku tak suami aku? Nampak tak? Betul tak? Jadi benda tu berlaku dan Siti Aisyah stres. Tertekan dia. Ada lagi cerita. Ini berlaku kepada Sayyidina Ka'ab bin Malik. Okay. Apa cerita tu? Ka'ab bin Malik. Sayyidina Ka'ab bin Malik ni sahabat Rasulullah. Cerita Sayyidina Ka'ab bin Malik dirakamkan dalam Al-Quran tentang alladzina khulifu. Salah satu Allah ayat dia. Salah satu khulifu. Saya cari. Saya mesti bagi memang gambar, insya-Allah. 3 orang yang Allah ceritakan tentang taubat mereka. Okay. Bukan calang-calang. Sayyidina apa nama dia tadi? Sayyidina Ka'ab bin Malik. Tamam. Sayyidina Ka'ab bin Malik. Khulifu. Mana? Khulifu. Wa'ala. Surah At-Taubah ayat 11. Wa'ala thalathatil ladhina khulifu hatta idha daqat alaihimul ardu bima rahubat. Nampak tak? Allah gambarkan simptom orang sakit jiwa, tekanan perasaan, mental illness dalam ayat ini. Surah Al-Taubah. Ayat berapa tadi? At-Taubah. Ayat ke-11. Ayat. Apa dia Allah kata? Wa'ala thalathatil ladzina khulifu. Dan ke atas 3 orang yang mereka itu tak join perang dengan Nabi. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Mereka tak join perang dengan Nabi. Takut. Bayangkan kita tak join perang. Nabi pergi perang dengan sahabat. Lepas tu Nabi balik tengok muka kita. Jahannam. Allah Ta'ala gambarkan apa simptom yang mereka rasa. Apa yang Allah gambarkan ayat selepas tu? Apa dia? Allah kata apa? Hatta idza daqat alaihimul ard. Sehingga kan dunia ini rasa sempit untuk dia. Betul tak orang tekanan perasaan akan rasa begitu? Betul. Sebab tu orang kata apa? Untuk 2 orang yang mencintai, ini kata ulama, kata Habib Ali Al-Habsyi ketika menceritakan tentang kasih sayang, Habib Ahmad Al-Habsyi, Habib Ahmad Al-Habsyi kata apa? Ketika 2 orang yang bercinta kerana Allah dan sayang kedua-duanya kerana Allah, tanah sebesar 1 inci sahaja terasa begitu luas. Adapun orang yang saling membenci,
Dunia rasa sempit. Betul. Betul tak betul? Lah. Mm-mm. Lah kalau kita tak suka geng, kata kita tak suka geng masjid contohlah kan. Kita tak suka jiran kita. Elok kita pipi nak masjid, tengok muka dia, Allah kawan ni lagi. Nampak? Jadi tak syok. Kita duk menyanyi artis dengan artis gaduh, tak syok kan? Artis gaduh. Elok-elok nak pi hari raya punya majlis, tengok muka kawan dia ada, Allah jahanam balik nak mau raya. Ada tak? Kan? Dunia jadi sempit. Sebab tu saya highlight daripada awal tadi. Cuba kalau orang potong cakap saya, bila dengar-dengar, oh ini apa iman lah, tak mau dengar. Orang bukan iman saja semata. Dia tak dengar huraian saya. Nampak tak? Saya nak abang dalam Quran. Tapi saya tak boleh cerita Quran sekiranya tak beriman dengan Quran. Mesti kena iman dengan Quran dulu baru kita boleh cerita. Allah beri gambaran terus bahawa apa dia? Orang yang ada tekanan perasaannya, mereka rasakan dunia ini sempit. Saya nak tanya, apa yang berlaku kepada Sayyidina Ka'ab bin Malik dan dua orang lagi sahabat mereka? Tahu tak apa berlaku kat mereka? Ustaz, sorry. Kenapa dia orang tak join perang, Ustaz? Sebab tahun itu Sayyidina Ka'ab bin Malik adalah sahabat-sahabat yang terlibat dengan perang. Mereka ni selama ni memang duk perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada tahun itu musim menuai buah kurma. Okey. Ini ayat ni kita kena bagi juga dekat. Ayat ni sebenarnya nak bagi tahu kata Allah sayang kepada frontliner. Semua frontliner. Bayangkan kalau duduk kat rumah kita kata, Masya Allah, kira macam musim menuai lah. Siapa faham, tak faham sudah. Tapi nak abang kata, di rumah ni macam musim menuai. Kita boleh makan macam-macam, kita boleh relax, kita boleh tidur. Tapi mereka korban, mereka pergi perang. Mereka pergi duduk frontliner. Sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ka'ab bin Malik ini, dia duk fikir, alamak untuk keluarga aku, kalau aku menuai, aku elok boleh berniaga, keluarga aku ada makan minum, ada ekstra tambah. Sebab ni musim kurma ni, nak kena pergi perang, siapa nak tolong menuai? Perjalanan kot seminggu, patah balik seminggu dah, 2 minggu dah lost kat situ. Perang tak tahu berapa lama lagi. Ingat tak, perang Nabi biasa seharian, biasa seminggu. Perang seminggu, trom seminggu. Jadi dia tak tahu, kita tak tahu berapa lama akan selesai. Jadi kalau saya boleh kongsikan di sini, saya just nak bagi tahu kata apa yang berlaku kepada mereka tiga ni, hukuman. Ketika mana Nabi balik, orang-orang munafik, depa tak pergi perang juga. Depa pergi habaq kat Nabi kata apa? Ya Rasulullah, anak saya sakit, saya ambil MC. Oh, tak apalah, bolehlah. Nabi kata MC lulus lah, tak ada masalah lah, tak apalah. Ada yang main kata, Nabi saya migraine, kena panas pak. Ni contoh lah saya dah abang kan. Migraine. Ada orang munafik, dia duduk reka ayat apa semua. Wahal Allah Ta'ala bagi tahu dekat Nabi. Tu kita nak kena kata tahu. Jadi dia pun reka. Tapi Sayyidina Ka'ab bin Malik ini sahabat Nabi yang mulia. Mana boleh dia cakap bohong macam orang munafik? Maka Sayyidina Ka'ab pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya tak turut perang, saya tak ada alasan. Kata dia macam tu sahaja. Apa jawab Nabi? Itu. Ini salah satu terapi kepada orang yang ada tekanan perasaan. Apa dia? Dia kena menerima beberapa aspek yang ada dalam diri dia. Contohnya orang yang dia tengok muka dia tak berapa lawa. Dia tengok muka dia kulit gelap, kita kata. Dia tengok muka kulit dia gelap. Dia tengok, Ustaz, insecurity. Ramai ada perasaan insecure. Okay. Tak apa. Saya tak tahulah. Saya tak kisahlah benda tu. Sebab bagi saya, macam orang kata, apa Ustaz, muka Ustaz? Dah muka aku masa kecil dulu ada jerawat. Ada lah parut dia. Baru nak nampak jantan. Saya kata lagu tu lah. Contoh. Untuk orang lelaki. Tapi nak abang kata orang perempuan lah misalnya. Dia tengok semua perempuan model. Nak pula model-model kat Malaysia ni yang mana duk buat baju kurung lah, tudung lah, apa semuanya kulit melepak-melepak. Dia tengok dia punya, alamak, ini macam apa nama, gelap macam ni dia kata. Dia nak kata Beyonce tak Beyonce, Nicki Minaj tak Nicki Minaj, dia kata. Dia jadi macam lemah, stres, jadi tekanan perasaan. Ini cara yang pertama yang diajar di dalam sirah. Apa dia? Tak kira orang kata, oh Ustaz pun kenal Beyonce. Alah, saya pun ada isteri juga. Saya pun remaja juga dulu serta ketika. Jangan buat teruk sangat apa ni pun.
Buat Tapi ustaz bagus. lebih daripada aku pula. Tapi bagus Ustaz, sebab nowadays, minta maaf potong sikit, sebab kita disajikan dengan media sosial, so semua lawa-lawa kan, Tu saya nak putih-putih bagi gebu semua. ni Jadi, saya tak marah. Saya tak marah dengan orang lain. Saya bukan anti dengan orang lain. Allah, Masya Allah, Barakallah. Tapi saya nak bagi tahu kata, untuk geng-geng kita yang mana nak jual tudung ke baju kurung ke apa semua, ambil semua lapisan masyarakat. Ambil orang asli. Jadi orang asli pun tahu kata kalau dia pakai lagu ni, oh rupa dia pun lawa macam ni juga. Tahu orang asli beli. Ambil lah orang yang kulit orang Melayu, yang orang Melayu, kulit Melayu, kulit sawah matang. Ambil orang Melayu kacuk, kulit cerah sikit. Ambil orang Melayu hak mai belah-belah Arab apa sikit, Yaman apa gelap sikit mai. Kalau kat atas Mekah ke apa, gelap sikit. Ambil semua tu jadi model. Jadi orang pun tengok, oi, tahu nak pakai ni asyik duk pakai hak yang comel-comel saja. Jadi orang semua jadi tekanan perasaan. Bila tekanan perasaan, jadi okey, apa yang sirah ajar? Apa yang sirah ajar? Apa Ustaz? Memang nak bagus ni. Terima dulu apa yang berlaku. Jangan reka alasan macam orang munafik. Pergi dekat Nabi, habaq, ya Rasulullah, saya memang tak ikut dan saya tak ada alasan. Alasan saya sebab musim kurma, saya nak pergi ambil petik kurma. Tu je. Makna habaq betul-betul. Hang kena tahu. Jujur. Hang kena tahu. Kata ayah hang memang color lagu tu, mak hang color lagu tu, hang akan keluar memang color lagu tu. Hang tak akan keluar tiba-tiba miracle. Piau jadi cerah mata-mata. Tak. Hang cerah, mak hang cerah, ayah hang cerah, hang keluar tiba-tiba nak jadi gelap-gelap. Tak boleh. Mana boleh jadi duk buat tanah gambut pula tiba-tiba. Dan itu apa tapi nanti tengok respon Nabi. Nabi kata apa dekat Sayyidina Ka'ab bin Malik? Nabi kata apa? Tunggulah hukuman daripada Allah. Nampak? Nabi terus hukum. Bayangkan kalau kita kena lagu tu, jahanam. Nabi kata, tunggulah Allah beri balasan pada kamu. Allah. Gelap dunia lah. Tapi sahabat dididik oleh Nabi. Apa dia? Qulil haq walau kana murran. Cakap betul walaupun pahit. Sebab apa? Kalau kita cakap tipu dan pahit, dahlah tipu, pahit pula. Tapi kalau kita cakap betul dan pahit, sekurang-kurang satu benda dah terlepas dah. Aku cakap betul. Aku nak takut orang. Jadi itu kita kena terima dulu hakikat kita. Saya bila pergi kat mana-mana majlis kan, ada ustaz-ustaz, contoh macam Ustaz Syed, Masya Allah, tinggi lampai. Mai Ustaz Syarizan Turabi, tinggi dia, elok dia. Mai Ustaz Ustaz Abdul Somad, Masya Allah, lawa, kurus dia, elok, cantik dia. Mai saya pendek sikit. Kita pun akan rasa macam, Allah, awak aku tak tinggi-tinggi juga, duk tarik badan tak naik-naik pun lagi, kita awak tak mau naik kan. Jadi kita kena terima bahawa apa? Ramai orang-orang yang standard. Contoh Tom Cruise. Tom Cruise pendek je. Lepas tu orang macam Tom Cruise lagi kena stres sebab dia duduk kat negara orang putih. Orang putih semua tinggi-tinggi. Will Smith saja 1.88. Will Smith saja 1.88 meter. Dia 1.6. Tu rendah, lebih kurang standard saya. Saya tengok Tom Cruise tengok saya lagu tu. Oh, lagu tu kan. Lepas tu Tom Cruise jadi stres. Tapi mereka ubah, belajar. Sebab apa? Nabi didik para sahabat. Aku buat salah, Allah hukum aku. Betul ke salah? Aku buat salah, Allah hukum aku. Betul ke salah benda tu? Betul. Betul ya? Betul. Kita buat salah, cikgu rotan kita. Betul ke salah perbuatan tu? Betul. Betul lah. Apa masalahnya sekarang ni? Kita nak cari benda betul. Okay. Jadi, Nabi kata-kata lagu tu, turunlah perintah Allah. Apa perintah pertama? Perintah pertama, siapa pun penduduk Madinah tidak dibenarkan bercakap dengan Sayyidina Ka'ab bin Malik. Haliza, ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Kuarantin, sekurang-kurang boleh buat video call, boleh live IG tau. Betul. Bayangkan dia masuk Sayyidina Ka'ab ni, hari pertama orang tak bercakap dengan dia tenang lagi. Hari kedua dia duk main serabut dah. Hari ketiga, kalau bahasa kita lah, haram seorang pun tak bercakap dengan dia. Mai hari keempat dia keluar rumah dia pergi majlis ilmu, pergi jumpa dengan Nabi.
Dia pergi tengok Nabi duk mengajak, sahabat ramai duk ada. Dia nak tengok macam mana sahabat yang kata dengar arahan Nabi. Dengar arahan Nabi. Dia pergi, dia bagi salam dekat majlis yang ramai tu. Sayyidina Ka'ab bin Malik bagi salam kat semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bagi salam kat semua. Siapa pun tak jawab salam dia. Semua tengok Nabi. Akbar, ya Allah. Gila. Ya Allah. Itu ayat, saya dah baca dah ayat Quran. Ni ayat Quran ni nak tengok ayat berapa tadi? Ni ayat berapa? Surah Taubah ayat 11. Siapa yang duk dengar cerita saya ni, kalau nak ni, kita jangan kata orang lain lah. Jangan kata orang lain. Dia macam ni lah. Dia nak bagi ayat-ayat macam orang kata punchline ke pick up line ke macam ni lah. Orang yang kita cinta tak bercakap dengan kita, yang tu pedihu. Betul. Orang yang kita cinta dia tak cakap dengan kita, pedihu. Bayangkan pencinta segala pencinta yang mengajar kita bercinta, iaitu Nabi Muhammad SAW, tak bercakap dengan Sayyidina Ka'ab bin Malik kata apa? Sayyidina Ka'ab kata, aku bagi salam, semua orang tak jawab. Nabi tak jawab, semua orang tak jawab. Aku duduk dalam majlis tu. Itulah abang kata punya usaha. Kan kita kata orang-orang yang ada sakit mental ataupun tekanan dan sebagainya, dia kena lawan, dia kena keluar, dia kena lawan. Sayyidina Ka'ab ni keluar, dia pergi duduk majlis ilmu. Dia kata apa? Apa dia kata dalam riwayat hadis tu? Dia kata, aku tahu ketika aku menundukkan kepala aku, Nabi melihat aku. Bila aku dongak kepala aku tengok Nabi. Nabi memalingkan wajah Nabi tengok tempat lain. Ya Allah. Ni nampak? Ni kan hadis ni ajak kepada kita. Maknanya apa? Kita kalau ada orang yang tekanan perasaan, betul bila dia buat perangai tu kita pun tak tahan. Tapi tak tahan dengan perangai. Jangan benci dia. Jangan tak suka dia. Faham tak? Macam Nabi. Nabi kan tahu tak sahabat. Sekarang ni siapa yang perintahkan supaya jangan bercakap dengan Ka'ab bin Malik? Allah. Allah yang kata jangan cakap. Tapi Nabi tahu. Memang Allah. Tapi ni Ka'ab bin Malik, sahabat aku. Sayang aku kat dia still ada. Faham tak? Sebab perintah. Seolah-olah bila Sayyidina Ka'ab tunduk, Nabi tengok dia, Ka'ab awak lah. Mesti Ka'ab sedih gila kan. Stres. Jadi stres. Boleh rasa lah. Dia ada stres. Jadi bila jadi macam tu, siapa pun tak bercakap, mai arahan yang kedua. Okey, mendebarkanlah cerita ni Ustaz. Nabi kata, wahai sahabat, pergi bagi tahu kepada ketiga orang ni, mereka ada isteri mereka. Bagi tahu dekat isteri mereka, semua kena balik rumah mak bapak masing-masing. Tinggal mereka ni kat rumah seorang-seorang. Maknanya kata isteri diorang pun tak bercakap dengan diorang juga? Anak-anak itu arahan yang kedua. Arahan pertama, siapa pun yang bercakap, ahli keluarga still bercakap. Okey. Perintah kedua, isteri semua balik. Isteri semua balik. Tinggal seorang. Aduh, tadi Ustaz cakap kau dia yang dicintai pun rasa ni dah berapa. Ya Allah. Sebab itu Allah merakamkan kisah taubat Sayyidina Ka'ab bin Malik berbeza dengan orang munafik. Cerita orang munafik sebab Allah bak alladzina wa 'ala thalathati alladzina khulifu. 3 orang aja. Hak lain semuanya munafik, hak yang tak pergi perang. Allah. Hak 3 ni je sahabat Nabi. Depa perbetul diri mereka bagi jadi cantik. Mereka fight untuk diri mereka. Mereka perbetul balik diri mereka. Kekurangan mana mereka ada. Mereka bina balik diri mereka. Bina balik jati diri mereka. Cerita mereka dirakamkan dalam Al-Quran sebagai pengajaran untuk kita. Ustaz, maknanya kan yang dosa tak diampunkan orang musyrik dengan orang yang munafik. Ya Ustaz? Ke diampunkan juga kalau betul-betul taubat dan suha macam dia orang? Kan kita ni Syaban baru-baru ni. Betul. Musyrikin dengan yang bergaduh sahaja. Orang-orang yang mana termasuk kategori munafik, dia kena keluar daripada kategori tu. Sebab dia masih lagi dalam agama. Maknanya dia taubat semua tu insya-Allah diampunkan dosanya. Semoga Allah menjauhkan kita daripada nifak jadi orang munafik. Amin. Ustaz, sambung Ustaz, ya Allah. Kenapa cerita apa jadi kat dia? Apa jadi kat Sayyidina? Sehinggalah sampai kepada satu masa, diringkaskan cerita, dah lama sangat ni, saya rasa saya pun nak kena berhenti dah. Sehingga kepada satu masa
Ustaz? Gabra dan tak tahu nak buat macam sebab tak boleh nak bercakap. Semua orang gabra. Sehinggalah datang firman Allah bahawa Allah Ta'ala bagi tahu dekat mereka. Tengok firman Allah dahsyat lah. Saya buka Taubah, saya baca ayat tu bagi lengkap bagi semua orang tawan. Sebab ingat tak tadi daripada awal kita cakap, siapa yang ciptakan, siapa yang bagi ada virus ni? Siapa yang cipta? Allah Ta'ala benarkan. Siapa yang ciptakan bulan? Allah. Siapa yang ciptakan Ramadan, puasa, kita? Semua Allah. Allah. Tengok ayat ni. Saya baca dengan Ana. Dia surah At-Taubah ayat berapa tadi? 11. Salah lah. Salah. Buka ayat 11. 118. Sorry. Oh, 118. 118. 118 lah. Okay. Okey, dengan ayat ni sampai habis lah. Nak abang kata Allah punya sempoi Allah Ta'ala ni. Janganlah siapa tak sayang Allah Ta'ala. Tengok Allah kata apa? وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Okey, apa kata Allah? Allah kata apa? Dan ketika Allah menerima taubat 3 orang yang ditangguhkan, mereka tak join, sehingga apabila bumi luas terasa sempit dan hati mereka terasa sempit. Nampaklah? Sebab mereka menanggung duka cita dan stres. Maka sehinggalah mereka yakin bahawa tidak ada lagi tempat untuk mereka rujuk. Maka tahulah mereka rujuk kembali kepada Allah. Masya Allah. Itu Allah sempoi kan Allah. Allah bagi bumi sempit untuk mereka. Allah bagi jiwa mereka sempit. Sebab apa? Hampa lawan aku. Aku bagi hampa rasa lagu tu. Tapi hampa mai balik kat aku. Power. Bila mereka mai balik ke Allah, Allah terima taubat mereka. Allah turunkan ayat ni bagi tahu dekat Nabi. Ayat ni sebab ayat ni kan cerita. Jadi berlaku dulu, lepas tu baru turun ayat ni bagi tahu kat Nabi bahawa Allah terima taubat mereka. Nak habaq kata sahabat punya sayang kat mereka. Bila Nabi baca ayat ni, sahabat-sahabat berlari daripada masjid, pi panggil nama Ka'ab dari kejauhan. Panggil dah. Ka'ab. Sebab apa? Member mereka nak bersembang. Ka'ab. Pakat duk jerit nama Ka'ab. Pasal apa? Dah boleh sembang. Allah terima taubat hang. Hang special. Pasal apa? Nama hang Allah cerita dalam Quran. Maknanya taubat dia taubat Paul. Jadi saya sentuh ni sekadar nak bagi tahu kata sahabat Nabi pun melalui tekanan perasaan yang, dan mereka lagi direct dengan Allah. Kita contoh macam saya lah. Contoh kalau orang buat naya kat saya, mengata kat saya, cerita buruk saya dan sebagainya. Saya tahu benda tu memang daripada Allah. Tapi kita tak dapat direct daripada Allah sebab kita tak ada Nabi dengan kita nak abang direct. Sahabat Nabi abang. Allah bagi tahu. Kami kena boykot. Ya Allah. Ni cerita. Faham tak? Jadi untuk sahabat mereka lagi tertekan. Oleh itu untuk kita kontrol. Tenang. Rujuk balik ke Allah. Allah bagi dunia sempit sebab dia nak bagi tahu dia yang luas. Kasih sayangnya, rahmatnya. Allah bagi jiwa kita sempit sebab Allah nak bagi tahu jiwa Allah besar. Dia suruh kita mai kat dia. Kita duduk dengan dia, damping dia. Nampak tak? Dia bagi kita tak ada tempat nak pergi. Sebenarnya dia nak suruh mai kat dia. Hak tu Allah. Boleh kan? Allah Ustaz. Ini drama apa ni? Semua dah sedih. Sebab tu saya bagi tahu dekat Nabil.
saya bagi tahu dekat Nabil dan kawan-kawan, saya bagi tahu, saya kata, hampa lepas ni kalau nak buat movie, ambil cerita-cerita ni buat. Walaupun tak pakai watak Saidina Ka'ab bin Malik, tetapi karakter tu ada, jalan cerita tu ada, tapi pakai untuk zaman moden. Betul tak? Barulah kita dapat menghayati macam mana Allah sayang, kasih Allah. Sebab tu Allah kan ada dah habaq tadi, aku maha bagi hampa gelak, aku maha bagi hampa menangis. Ada Allah. Dalam live ni ada dua-dua. Gelak dan nangis. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih semua, minta ampun, minta maaf, saya ambil masa. Ya Allah, Ustaz, terima kasih. Jazakumullah. Khair Ustaz, ya Allah, serius. Ya Allah. Okey, korang boleh komen. Nak live lagi tak dengan Ustaz dan cadangkan topik, insya-Allah, sebab akan datang lah, bukanlah yang saya apa lagi power saya. Kita tukar-tukar, insya-Allah. Ustaz, terima kasih lah tak. Ustaz tawaduk sangat, masya-Allah. Tak tahu nak cakap macam mana sebab satu benda ilmu yang kita orang tak tahu pasal sejarah wabak-wabak ni Ustaz dah jelaskan. Lepas tu Ustaz jelaskan pula tentang Allah bagi tahu kita pasal gelak. Allah bagi kita gelak, Allah bagi kita nangis. So kita baru tahu dalam surah apa? An-Najmi ayat 43. Lepas tu Allah sebenarnya dia bagi ilham dua-dua, yang baik yang buruk. So kita yang pilih. Kan nak pergi ke tempat baik ke tempat buruk. So kenapa kita nak salahkan Allah? Allah dah bagi dua. Kat itu walaupun Allah dah tahu perumpamaan. Sekolah, masya-Allah. Okay. So kejap kita nak ni sekejap Ustaz. Lepas tu okey, tadi Ustaz dah ulas pasal mental, ada lima jaringan, satu pasal agama iaitu iman, nyawa, mental. Tidak kurang penting. Tidak kurang penting. Lepas tu Ustaz sebut 49 kali pasal akal. Lepas tu Ustaz cakap pasal stres, yang hujung ni memang betul-betul merentap dan menjentik hati pasal stres. Sebab kita rasa kita stres tapi tak boleh lawan. Contohnya Saidina Ka'ab punya apa yang dia terpaksa tanggung pada saat itu. Tak boleh imagine. Contoh, kalau mak kita, na'udzubillah, bapak kita cakap macam tu, mak bapak dah rasa macam gelap dunia dah. Gelap dunia. Ni Nabi ni, ya Allah, kasih Allah. Ya Allah Ustaz, terima kasih lah. Tak tahulah nak cakap. Mudah-mudahan Allah dibagi. Best kan? Tapi best kan? Allah dia macam, dia bukan hukum kita untuk dia nak benci kita. Dia nak hukum kita semua main kat dia. Dia sayang kita. Itulah. Ya Allah. Dan apa yang Ustaz cerita malam ni bagi kami rasa macam kami semua kami ada peluang. Seteruk mana pun kita, Allah nak jemput kita datang dekat lagi. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih semua. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada saya. Semua apa yang tuan-tuan rasa, ingat, innahu huwa adhaka wa abka. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وهدنا صراطك المستقيم اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شر نفسنا ومن شر الشيطان ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا رمضان اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم
يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين Amin ya Rabbal تقبل Alamin. الله منكم منا ومنكم Minna. تقبل يا كريم. Masya Allah, live tak berhenti langsung Saya pun tak tahu kenapa macam tu. Okay. Terima kasih Alright. Ustaz. Okay, salam Kak Dr. Assalamualaikum. Kusna. Minta maaf ambil masa yang lama. InsyaAllah kita jumpa Bye lagi. semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Biasa kat mak abah dengan semua lah. Terima kasih. InsyaAllah nak pergi cari tisu sekejap. Sedih. Oi, ya Allah, cerita malam ni kan korang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Moga Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Dor. Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua. Thank you so much for your energy pula ya. Energy and your time. Kak Jar rasa kita semua dapat sangat dengan izin Allah satu Clorox dalam hati tentang topik malam ini, mental positif, COVID negatif. Nah tisu. Alah, Kak Zia mesti nangis juga. Tak tahu lah nak cakap. Kita doakan mudah-mudahan Allah merahmati Ustaz Don sekeluarga, seluruh keturunan dan Allah merahmati kita semua. Best kan hari ni, Masya Allah, Masya Allah. Yelah, kadang-kadang kita rasa diri kita sangat stres, kita sangat depressed, kita rasa macam tekanan, kita rasa semua. Wish, dengar saya nak come up pun macam tu. Tak boleh imagine lah. Serius tak boleh imagine. Kalau kita dah memang menangis teruk dah ni, tak tahu apa jadi kan. Mama kat mana? Mama ada kat depan ni, dia dengar juga tadi. Kan banyak kita belajar. Ika WhatsApp Mama tak reply, Mama tengok live. Sedih lah. Tengok IG Kak Jar. Save nanti insyaAllah. So terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa baca surah Al-Mulk. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Kisah yang sangat terharu. Lah berguna kan? Nanti korang kalau tu tag Kak Jar dengan tag Ustaz Don, kita boleh repost so that ramai lagi boleh dapat manfaat. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Kak Jar save kan insyaAllah. Bayangkan orang kita sayang pun tak nak cakap dengan kita. Oi, memang kawan kita ataupun orang yang okey kita kenal, terasa kita, kawan kita pun dah rasa gelap dunia. Orang yang ada pertalian darah rasa gelap dunia ni, Nabi kekasih Allah. Macam mana yang tu satunya benda yang sangat hebat kat sahabat kita ni, sahabat kita pada sahabat Nabi Muhammad SAW tu, Sayyidina Ka'ab tu, dia jujur. Ni antara benda yang kita kena terapkan dalam diri kita kan. Being honest lah. So kalau ada apa-apa, kita just being jujur kan. Sebab apa Ustaz kata, biarlah jujur walaupun pahit macam tu kan. At least kita jujur. Lepas tu satu Madinah tak boleh cakap. Lepas tu sahabat isteri Nabi kena, mereka ini kena balik ke pangkuan. Ya Allah. Jadi macam lupa nak tanya Ustaz berapa lama benda ni berlaku dan sampai Allah terima taubat dia. Kak Jar boleh tak baca Al-Mulk lebih awal macam pukul 7 malam macam tu? Afdalnya sebenarnya apa yang Ustaz cakap before tidur. Lepas isyak pun boleh. Better macam tu lah. Pukul 7 boleh baca, tapi afdalnya sebelum isyak. Waktu nak tidur lepas isyak pun boleh juga insyaAllah. Malam ni punya live so touching. Dah lah Ustaz baca kasidah yang pasal sakit Sauban tu, saya dengan Sauban. Tak tahu nak cakap apa dah. Apa tu bacakan sekali. Nak baca surah Al-Mulk lah.
Nak baca surah Al-Mulk ke? Korang bacalah. Korang bacalah. Korang bacalah surah Al-Mulk. Okay, kita kena tidur awal. Nak bangun tahajud. Oh, Masya Allah Kak Zed. Masya Allah. Okay, jangan lupa baca surah Al-Mulk, okay? Oh, Ustaz baca doa last tadi pun menitik air mata. Okay, siapa kat sini dengar perkongsian Ustaz Don tadi bergenai mata ke? Dah nangis dah ke? Cuba komen. Siapa yang tersentuh hati tadi? Okey lah. Korang jangan lupa baca surah Al-Mulk, okey? Sedih sangat Pak Kak bagi salam tapi mereka tak jawab. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, memang tengok imagine. Bayangkan, na'udzubillah, kita berada kat situ. Semua orang ada dan Nabi depan tu. Bagi salam tak ada siapa pandang. Maksudnya tak ada siapa pandang pun. Tak jawab salam. Satu hal, pandang pun tak. Dan benda yang touching pula juga adalah bila dia tunduk, Nabi tengok dia. Okay, terlalu lebih merasai pula benda ni. Kan? Nabi tengok. Lepas bila tengok balik, Nabi paling macam semua masing-masing dalam hati kan. Sedih. Patah terus. Patah hati. Be strong. Be strong semua, sangka baik dengan Allah. Thank you guys. Tersentuh hati, rindu Allah. Allah maha baik, Ustaz kata. Allah maha sempoi. Saya rasa hati macam nak jatuh, sedih sangat, betul? Kacau bunyi, sedih sampai patah. Aduh, sakit pula. Daripada sedih jadi ketawa. Okay lah, bye-bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sebab Kak Jah, bukan kita ada ujian tapi zaman Nabi. Sahabat kita betul. Allah bagi gelak, betul? Allah bagi gelak surah apa? Allah bagi gelak surah An-Najmi ayat 43. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.